Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan. Beberapa ketika ini, di media sosial kita dapat melihat nama Hamzah Zainuddin menjadi perbualan ramai. Berkaitan dengan satu file ataupun rahsia kerajaan yang nak didedahkan oleh Hamzah Zainuddin. Jadi, saudara-saudara, ini semua berkaitan dengan dakwaan yang diterima oleh Muhyiddin Yassin. Akhirnya Hamzah Zainuddin bersuara. Dalam satu kenyataan dari Malaysia Kini, file Hamzah, Rafizi yaitu Menteri Ekonomi pun bersuara. Beliau meragui pemimpin pembangkang sanggup dipenjara. Persoalannya, kenapa Hamzah Zainuddin boleh dipenjara? Apa yang Hamzah Zainuddin lakukan sehingga beliau boleh dikenakan tindakan undang-undang sehingga boleh dipenjara? Dalam satu kenyataan dari Malaysia Kini, file Hamzah, Rafizi ragu pemimpin pembangkang sanggup dipenjara. Dalam artikel lain juga ada yang menyatakan Hamzah boleh dikenakan OSA. Apa itu OSA? Mari kita sama-sama bersama-sama di dalam ulasan ini. Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin boleh dikenakan hukuman penjara bagi tempoh tidak kurang daripada setahun dan tidak lebih daripada 7 tahun di bawah Seksyen 8 Akta Rahsia Rasmi OSA 1972 sekiranya membocorkan maklumat rahsia kerajaan. Ini mungkin berkaitan dengan kenyataan Hamzah Zainuddin sebelum ini berkaitan dengan file rahsia yang mahu didedahkan olehnya. Pada akhirnya Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin boleh dipenjara sekiranya membocorkan maklumat rahsia kerajaan. Dalam perkara itu, ini adalah susulan pendedahan bekas Menteri Dalam Negeri itu yang mengatakan mempunyai akses kepada banyak dokumen mengenai pemimpin kerajaan semasa menjadi menteri. Itu adalah tindakan yang bakal dikenakan kepada Hamzah Zainuddin sekiranya beliau membocorkan rahsia kerajaan, di mana beliau telah membuat pendedahan, di mana beliau juga adalah bekas Menteri Dalam Negeri yang pernah membuat kenyataan mengatakan mempunyai akses kepada banyak dokumen mengenai pemimpin kerajaan semasa menjadi menteri. Jadi berkaitan dengan kabar angin yang menyatakan bahwa Hamzah Zainuddin boleh dipenjara, itu benar. Namun bukan beliau dipenjara, tapi boleh dipenjara sekiranya melakukan hal tersebut. Dalam kenyataan Malaysia Kini, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menyatakan keraguannya sekiranya Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin sanggup mengambil risiko untuk dipenjarakan demi mendedahkan file-file yang didakwa disimpan sejak menjadi Menteri Dalam Negeri. Rafizi juga berkata, dia melihat dakwaan Hamzah tidak lebih sekadar retorik kerana mempertaruhkan dirinya sendiri sekiranya memilih untuk mendedahkan file-file berkenaan. Saya tak terlalu bimbang kerana saya meragui mana-mana ahli politik yang ingin mengambil risiko masuk penjara. Maksudnya tuan-tuan dan puan semua, sekiranya file rahsia ini didedahkan, sudah pasti akta yang saya sebut sebentar tadi di dalam satu artikel daripada Premium.Sinar Harian, Hamzah boleh dikenakan OSA, yaitu Akta Rahsia Rasmi 1972, boleh dikenakan hukuman penjara bagi tempoh tidak kurang daripada setahun dan tidak lebih daripada 7 tahun. Di bawah Seksyen 8 Akta Rahsia Rasmi. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan semua, siapa-siapa ahli politik yang mahu mendedahkan rahsia kerajaan, sudah pasti mereka akan dikenakan tindakan undang-undang berdasarkan Akta OSA yang saya sebut sebentar tadi. Jadi menurut Rafizi Ramli, jika saya Hamzah
jika mereka, yaitu ahli politik pembangkang, mahu mendedahkan file berkenaan, maka mereka mendedahkan diri mereka kepada semua ini, yaitu mendedahkan status mereka untuk berisiko dihukum penjara. Jadi itu adalah kenyataan daripada Rafizi. Bila Rafizi diminta untuk mengulas mengenai pendedahan Hamzah, bahwa pemimpin bersatu itu memiliki banyak file berkaitan pemimpin kerajaan semasa menjadi menteri. Jadi apa komen Anda tuan-tuan dan puan-puan semua? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan yang lain. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Timbul banyak persoalan, banyak spekulasi tentang PAS keluar daripada Perikatan Nasional. Tidak mahu lagi bersama dengan Perikatan Nasional, meninggalkan Bersatu dan Gerakan di dalam Perikatan Nasional. Tidak boleh dinafikan, memang ada spekulasi begitu. Namun, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat melihat sehingga hari ini PAS masih di dalam parti anggota dalam Perikatan Nasional. Walaupun banyak yang menyatakan mungkin selepas ini PAS akan keluar daripada Perikatan Nasional disebabkan Presiden Bersatu yang juga pengurus CPN sedang dalam bahaya yang amat, saya boleh katakan begitu, disebabkan Muhyiddin Yassin hari ini yang telah berhadapan dengan 7 pertuduhan. Dan yang paling mengejutkan, saudara-saudara, dalam satu kenyataan Muhyiddin yang didakwa, satu kenyataannya berbaur fitnah, akhirnya laporan polis telah dibuat dan polis akan menyiasat Muhyiddin lagi. Itu satu lagi kejutan besar untuk Perikatan Nasional. Namun hari ini, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, satu kenyataan di mana untuk menjawab spekulasi kabar angin tentang PAS mahu keluar PN lah, tidak mahu bersama dengan Bersatu lagi. Akhirnya, satu kenyataan daripada seorang ahli parlimen PAS, Tuan Ibrahim, PAS nafi dakwaan ingin keluar Perikatan Nasional. Oke, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya meneruskan isu hangat ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda dipersilakan untuk share dan tekan butang subscribe. Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, menafikan partinya akan keluar daripada Perikatan Nasional. Tegas ahli parlimen Kubang Kerian itu lagi, perkara tersebut juga tidak pernah sesekali dibangkitkan dalam parti. Itu adalah kenyataan Tuan Ibrahim. Namun, saudara-saudara, semuanya bermula daripada kabar angin. Lepas jadi kabar angin, jadi tuduhan lah, and then jadi satu lagi kemelut di dalam parti. Namun, kenyataan daripada Tuan Ibrahim sendiri, timbalan Presiden PAS, yang menyatakan bahawa PAS tidak akan keluar daripada Perikatan Nasional. Dalam pada itu, Tuan Ibrahim berkata demikian ketika diminta untuk mengulas mengenai spekulasi berkenaan susulan ketiadaan pemimpin PAS pada Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu, sedangkan rakan sekutu mereka dari Parti Gerakan hadir. Jadi spekulasi itu semakin tersebar selepas ketiadaan pemimpin PAS dalam Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu. Tapi tapi ahli parlimen Kubang Kerian Tuan Ibrahim Tuan Man sendiri telah menjawab spekulasi itu bahawa PAS tidak akan keluar daripada Perikatan Nasional. Perhimpunan Bersatu kali keempat itu berlangsung selama 3 hari, bermula pada hari Jumaat. Mengulas lanjut, Tuan Ibrahim juga berkata, ketiadaan wakil PAS pada perhimpunan berkenaan disebabkan pemimpin parti itu terpaksa hadir ke mesyuarat di kawasan masing-masing. Kami telah dimaklumkan dan ada jemputan, tapi kebetulan PAS kawasan ada mesyuarat agung. Pada PRU ke-15, PAS yang memenangi 49 kerusi parlimen, sekaligus menjadi parti terbanyak mempunyai kerusi dalam gabungan berkenaan. Jadi, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan,
Apa komen Anda berkaitan dengan spekulasi ini, di mana kita dapat melihat hari ini bersatu yang semakin kritikal, bahkan Muhyiddin sendiri telah membuat pengakuan bahwa mereka akan bertempur di dalam pilihan raya negeri pada tahun ini tanpa ada dana. Jadi, saya berpikir secara logik, saudara-saudara, kalau tiada dana, macam mana nak berkempen, nak beli poster, nak itulah, nak beli poster dan semua kegunaan untuk sewa kanopi dan sebagainya. Jadi pada akhirnya, saudara-saudara, spekulasi ini yang kita dapat lihat bahwa pas mau meninggalkan PN, tidak mahu lagi bersama bersatu, akhirnya ahli parlimen Kubang Krian, Tuan Ibrahim, yang juga timbalan Presiden PAS telah bersuara bahwa PAS nafi dakwaan ingin keluar daripada PN.